Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran munakahat. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, di sini saya akan menerangkan berkenaan zihar. Lihat pada pengenalan zihar. Zihar pada asalnya merupakan cara orang Arab jahiliyah menceraikan isterinya, iaitu menyamakan isterinya dengan ibunya. Seperti berkata, Anti alayya ka zahri ummi. Artinya, engkau haram bagiku seperti belakang ibuku. Dengan kata-kata itu, suami telah melakukan zihar. Perbuatan menyamakan isteri dengan ibu sendiri bermaksud mengharamkan isteri kepada diri sendiri seperti haram melakukan persetubuhan dengan ibunya. Baiklah, seterusnya, lihat pada pengertian zihar. Zihar artinya suami menyamakan isterinya dengan seorang perempuan yang haram dinikahi. Sama ada haramnya dengan sebab keturunan, persemandaan, ini musaharah atau susuan untuk mengharamkan isterinya dengan dirinya. Lihat pada info. Musaharah iaitu hubungan kekeluargaan dengan sebab perkahwinan. Contohnya adalah ibu mertua, ibu tiri dan menantu. Baiklah, kita lihat pada dalil yang menyatakan zihar dalam surah Al-Mujadalah ayat 2. Kita lihat pada pengertiannya. Orang yang menziharkan isterinya dari kalangan kamu adalah orang yang bersalah kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sadaqallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha besar. Seterusnya, kita lihat kepada hukum zihar. Hukum zihar adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa besar. Lihat pada rukun zihar terbahagi kepada 4. Yang pertama, orang yang menziharkan iaitu suami. Yang kedua, orang yang diziharkan iaitu isteri. Yang ketiga, orang yang diserupa dengannya iaitu seperti ibu, ibu suami. Seterusnya, yang keempat adalah sirah, iaitu lafaz. Kita lihat kepada syarat bagi rukun zihar. Syarat suami yang pertama mestilah beragama Islam. Seterusnya baligh dan berakal. Syarat bagi isteri, isteri yang masih dalam ikatan perkahwinan. Seterusnya masih dalam iddah raj'i. Kita sambung kepada orang yang diserupakan. Baiklah, ada 3 kategori di sini. Orang yang diserupakan disebabkan keturunan adalah seperti ibu suami, nenek sama ada sebelah ibu atau sebelah bapa, anak perempuan suami, saudara perempuan suami atau anak saudara perempuan suami. Okey, kita lihat disebabkan perkahwinan. Orang yang diserupakan adalah seperti ibu tiri dengan syarat dikahwini oleh bapanya akan ibu tiri. Seterusnya, yang ketiga, orang yang diserupakan tu sebab penyusuan seperti ibu susuan atau saudara perempuan susuan. Ini adalah 3 kategori orang yang diserupakan. Baiklah, kita lihat pada sirah iaitu lafaz zihar. Yang pertama, lafaz sarih seperti diri kamu bagiku haram sama seperti belakang ibuku. Yang kedua, lafaz kinayah dengan niat zihar seperti engkau haram bagiku seperti emakku dengan tidak menyebut perkataan belakang. Seterusnya, ta. Zihar juga boleh dilafazkan dengan ta'liq seperti suami berkata, jika kamu masuk ke rumah itu,
maka kamu atasku, yakni haram seperti belakang ibuku. Ini adalah contoh bagi lafaz zihar. Kita lihat kepada zihar tidak diikuti dengan talak, iaitu tidak berlaku perceraian tetapi suami haram menyetubuhi isterinya melainkan suami telah membayar kafarah zihar. Kita lihat kepada kafarah zihar, iaitu denda yang perlu dilakukan oleh suami, iaitu yang pertama, memerdekakan seorang hamba perempuan yang mukminah, yang tidak cacat. Maksudnya tidak buta, tidak cacat anggota badan lah. Okay, jika yang pertama suami tak mampu nak melakukan, dia boleh pilihan yang kedua, iaitu denda yang perlu dibuat adalah hendaklah berpuasa 2 bulan hijriah berturut-turut. Okay, yang ketiga, jika tidak mampu juga, yang ketiga memberi makan kepada 60 orang miskin dengan makanan yang mengenyangkan. Kita sambung kepada akibat zihar. Yang pertama, kafarah tidak gugur walaupun suami gila. Okay, maksudnya denda tetap perlu dibayar walaupun suaminya gila. Seterusnya, kita sambung kepada lafaz zihar diikuti dengan perkataan talak. Okay, jika melakukan zihar ni, boleh diikuti dengan talak. Ditakutilah akan jatuh talak. Ni akibat buruk lah. Okay, seterusnya, anak sabit nasab jika berlaku jima' sebelum suami membayar kafarah. Iaitu lihat pada info, anak sabit nasab dikira anak yang sah. Baiklah, akibatnya lagi, kafarah gugur jika berlaku kematian salah seorang suami atau isteri. Okay, seterusnya, diharamkan melakukan persetubuhan dengan isterinya. Dan yang terakhir, wajib membayar kafarah zihar. Okay, ini antara akibat lah. Akibat zihar. Jadi, zihar ni adalah diharamkan di dalam Islam. Jadi, hendaklah suami isteri hendaklah berhati-hati dalam perhubungan ataupun percakapan. Baiklah, setakat ini penerangan cikgu berkenaan zihar. Saya harap semua pelajar dapat ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasul, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.